Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan kitab Syama'il Imam Tirmizi, masih lagi di bawah bab pakaian pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada malam ni hadis yang ke-10, iaitu hadis yang ke-63. Hadis yang ke-63 ataupun hadis yang ke-10 di bawah tajuk ini. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqayh. Qala Sufyan uraha hibarah. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Juhaifah, ayah kepada Aun itu. Abi Juhaifah ni ayah kepada Aun. Yang mana Abi Juhaifah berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengenakan hullah yang berwarna merah. Seakan-akan aku melihat betisnya yang bercahaya. Sufyan berkata, aku berpendapat jubah yang dimaksudkan itu adalah hibarah. Hibarah. Baik, perkataan Abu Juhaifah sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia kata Nabi SAW mengenakan hullah yang berwarna merah. Hullah adalah sebutan untuk pakaian yang terdiri dari dua potongan, mana dua helai lah, seperti izar, iaitu pakaian bawah sarung, dan juga rida, yakni pakaian selimut bahagian atas tubuh. Sedangkan hullah yang berwarna merah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dua kain yang bergaris merah dan hitam dari Yaman, bukan berwarna merah semata-mata merah, itu tidak. Ini kita akan bincang khilaf selepas ni. Ramai ulama tahqiq ini silap. Dia khilaf ni. Kita bincang selepas ni di muka surat berapa tu? Sebelah tu, muka surat sebelah ni. Dulu anda pernah sebut satu pendapat. Ini satu pendapat. Hullah ni sebenarnya pakaian yang kedua. Misalnya anda pakai baju gini, anda pakai pula sesal lagi hak nipis. Seperti email lah pakai bila baca khutbah ke. Cuma tu email tu tebal. Dia hullah ni, dah itulah sebenarnya yang disebutkan selepas ini. Syekh Albani tahqiq, dia kata tak tepat ni. Tak apalah, kok mana pun khilaf. Sebab tu di sini ana buat secara ringkas catatannya. Mana ada sebahagian ulama yang menyebutkan jubah lapisan kedua yang lebih nipis. Tu. Jadi warna tu dia mesti tak samalah. Dia mesti tak sama kan. Tapi dia sebut tu ada juga maksud dua helai juga. Maksudnya dua helai juga. Tak apalah, selepas ni nota kaki yang keberapa tu, bawah selepas ni kita akan tengok ni. Baik, seterusnya perkataan Abi Juhaifah lagi. Dia kata seakan-akan aku melihat betisnya yang bercahaya. Bercahaya yang dimaksudkan ini, kata Syekh penulis musannif ni, dia kata maksudnya bersinar dan berkilau, nampak tu. Ini sebenarnya orang Arab kalau dia nak sebut bariq, nak ayat ni comel lah. Kalau bersinar sungguh terlalu comel, nampak bercahaya, bersinar, bariq, burak daripada tu, barkun, kilat, itu daripada kalimah yang sama lah. Hal seperti ini sudah berlalu pembahasannya pada bab ciri fizika Rasulullah. Mula-mula kita bincang dulu, ada dah sebutnya. Di sini ada isyarat bahawa sarung atau pakaian bawah beliau ketika dilihat oleh Abu Juhaifah itu, mana masa Nabi pakai tu
Sikap, pakai iaitu sikap. Siapa dia buat sini ansafu saqai. Ansafu saqai maknanya tengah betih. Ada ketikanya gitu, sebab Nabi ni dia pakai ni macam-macam. Nabi ni kalau kita tengok ada yang labuh pada, tapi tidaklah sampai bawah pada buku lali tu. Orang panggil seleret di lantar tu, tidak. Dah ni ulama menganggap, setengah-setengah ulama menganggap bukanlah disyariatkan pakai begitu. Tapi ada kata syariat. Sebab tu kita jumpa setengah-setengah tu dia pakai sikap sungguh, sejekar daripada lantar. Kasut yang kemain lah, hitam comel tak. Tapi sikap apa tu, dia tak siwi apa isbal tu. Ada juga gitu. Tak apa belaka tu. Cuma anak pakai labuh. Nah, sahabat Nabi pun ada pakai labuh. Hak ni ketika dia tengok ni sebut, ulama sebut bukan bermakna Nabi pakai tengah betis sama. Tidak. Ada ketikanya. Baik. Jangan kita faham ni tengah betis sama, maka dia jadi syariat lah. Kalau ada berpendapat gitu tak apalah, sebab dalam bab ni ulama khilaf. Baik, perkataan perawi Sufyan berkata, aku berpendapat jubah tersebut adalah hibarah. Ni Sufyan kata uraha hibarah. Mana aku berpendapat uraha tu, mana aku berpendapat pakaian tu hullatun hamra, yang dikatakan hullatun hamra tu adalah hibarah. Sufyan adalah salah satu perawi yang ada dalam silsilah sanad ini. Sufyan ni, bila sebut Sufyan ni secara itlak gitu, maknanya Sufyan Thauri lah, sama pun gitu lah. Jadi ia berpendapat bahawa hullah yang berwarna merah yang dipakai oleh Nabi SAW itu adalah hibarah. Kita telah mengetahui makna hibarah itu apa. Dan pendapat ini tepat kerana Nabi SAW tidak pernah mengenakan pakaian yang berwarna merah yang tidak ada kita kata warna lain itu. Hibarah ni muka surat berapa pun dia ada sebut dah, bincang dah secara itu ni. Mana jenis jubah Nabi hak jenis inilah. Apa ni? Hak dia masuk kot ni kan. Nabi masuk kot ni. Lepas tu dia kacing sini, tidak kacing pas bawah, kacing sekerak. Lepas tu dia agak luas sikit sini ni. Anda duk tengok dalam beberapa hari dia macam jubah Cina, hak tangan besar sikit. Itu mana hibarah. Tapi dia masuk kena mudah, pakai sahut buruk gitu kan. Bawa teluh kepala. Jadi kadang-kadang kacing sepah gitu ya. Itu. Baik. Dan pendapat ini tepatlah. Kerana Nabi SAW tidak pernah mengenakan pakaian yang berwarna merah murni. Merah murni ni maksudnya merah tak ada warna lain. Merah semata-mata merah. Sebagaimana dinyatakan dengan pasti oleh majoriti ulama. Kuku mana pun kita bincang selepas ni. Bahkan Nabi SAW melarang keras mengenakan pakaian yang berwarna merah tanpa ada warna lain. Merah semata-mata merah itu. Kerana hal ini Ibn Qayyim berkata dalam buku dia Zadul Ma'ad, kelirulah orang yang menyangka bahawa hullah tersebut berwarna merah murni tanpa ada campuran warna lain. Kerana hullah yang berwarna merah adalah dua kain bergaris merah dan hitam. Hak ni daripada Yaman. Sebagaimana keumuman kain, kalau sebut kain yang ada garis daripada Yaman, dia tak ada. Bila kata kain jubah Yaman ni, dia tidak ada satu warna gitu. Kalau merah, kalau sebut merah, mesti dia ada warna lain juga. Dan nama hullah merah itu, hullatun hamra itu, menjadi nama sebutan jenis kain seperti itu. Orang tahulah kalau hullatun hamra maknanya ni daripada Yaman. Bila kata Yaman semua makruf, dia katalah, walaupun bukan semua ulama berpendapat gini. Maknanya merah tu bukan merah semata-mata merah, tidak. Ada garis pada dia. Kerana yang berwarna merah murni itu Nabi larang keras supaya jangan memakainya. Oleh sebab itu asyimar iaitu kain penutup kepala yang disering dikenakan oleh orang-orang Arab sekarang yang terdiri pada warna merah dan putih tidak terlarang kerana warnanya bukan merah murni. Kita biasa tengok nak serbai, dia pakai serbai tu warna merah, lepas tu merah dengan putih lah. Dia jalu gitu. Anak pun ada tu. Hak ni biasanya orang hijau pakai tu. Hak tu tak apa. Sebab apa? Sebab dia bukan merah semata-mata merah. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok nota 130. Situlah bincang. Sebab tu hak ni khilaf ni. Dalam kitab Aslu Sifati Salatin Nabi. Ni ada 2 jilid. Terjemahan 2 jilid. Apa ni?
Rasanya Arak 2 jilid. Anda tak tahu terjemah. Ni Al-Albani, dia tahqiq tentang sifat salat Nabi. Aslu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah 2 jilid, sebab tu jilid pertama dia buat. Jilid pertama muka surat 145. 2 jilid ada. Anda tak pasti. Rasanya 3 rasanya. Tak 3 jilid terjemah. Tak, 3 jilid. Arak tu 2 jilid. Ni karya Syekh Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, tentang pakaian ketika solat. Bicanya tentang solat, cuma dia bicara semua yang berkaitan dengan solat. Jadi dalam pada muka surat 145 dia bicara tentang Nabi bila semaya lagu mana, macam mana bentuk pakaian Nabi. Dia sebut gini, kadang-kadang Nabi SAW solat sambil mengenakan pakaian hullah, yang ni berwarna merah. Lalu di catatan kaki beliau, menota kaki hasyiah dia bawah tu, dalam kitab tu lah ada nota kaki di bawah tu. Dia sebut gini, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Juhaifah. Kharaja Hasani pun hadis Abu Juhaifah juga. Okey, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra mushammira fa shalla ila al-anazah bin nas rak'atain wa ra'aytu an-nas wad-dawab yamurruna baina yaday al-anazah. Rasulullah SAW keluar sambil bergegas untuk mengerjakan salat dengan mengenakan pakaian yang berwarna merah. Lalu beliau mengimami salat 2 rakaat dengan meletakkan, bukan tongkat kecil tu, tombak kecil tu sebetulnya. Anazah ni tombak kecil. Dia dalam perang ni dia ada 2 tombak. Tombak hak panjang tu untuk jauh. Tombak dekat ni hak kita kata nak tusuk untuk dalam jarak yang dekat. Dia sekitar setengah parah ni ya. Parah pinggir, atas sikit lah. Tu hak tu dia panggil anazah. Acak banyak kita jumpa dalam hadis Nabi pacak sebagai sutrah. Sebagai sutrah. Dan aku melihat para sahabat dan haiwan-haiwan melintasi di hadapan tombak kecil itu. Baik, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan menyebutkan hadis sebagai judul bab salat dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Imam Tirmizi, dan ia mensahihkannya dalam kitab Sunan Tirmizi, ada dia kata hadis sahih. Dalam Musnad Imam Ahmad ada dari jalur sana Aun bin Abi Juhaifah daripada ayah dia. Baik, hadis ini ada nak ulah tu. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang berwarna merah. Sebab sini dia sebut merah, dia tidak sebut merah macam mana. Boleh. Jadi pandangan ini adalah pendapat kok kata merah tanpa ada campur dengan warna lain. Ini adalah pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain. Ni kata Syekh Al-Albani ni. Inilah pendapat yang benar. Tu tanda kata khilaf tu. Inilah pendapat yang benar, insya-Allah taala. Tengok. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan larangan mengenakan pakaian yang berwarna merah, tidak ada satu pun yang sahih. Kata Syekh Al-Albani. Batana kata khilaf, orang lain kata sahih, dia kata tak. Khilaf pula. Sedangkan pentafsiran al-hullatul hamra, yakni pakaian al-hullah yang berwarna merah, yang ditafsirkan sebagai pakaian yang memiliki garis merah, bukan merah tapi garis merah, seperti yang dilakukan tafsiran itu oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga dalam kitabnya yang lain. Ini menyelisihi zahir hadis. Kata Syekh Al-Albani, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syaukani, antara yang terima merah tu tak ada warna lain dah, merah saja. Hilah Imam Syaukani bukan kecil ni, tokoh besar ni Imam Syaukani ni dalam Nailul Awtar dia. Baik, demikian pula Nabi SAW dalam riwayat yang sahih telah melihat Al-Hasan dan Al-Husain, 2 cucu Rasulullah ni, mengenakan pakaian jubah berwarna merah, dan Nabi tak kata apa. Sebab dia kalau dia sebut merah bercampur, dia panggil murah mukhtalat. Humrah mukhtalat tu mana merah ada bercampur, baru dia sebut gitu. Ni sebut merah saja. Di sini bukan tempat untuk mengulas masalah ini secara panjang lebar. Cukup kami sebutkan sebahagian saja. Yang ingin mengetahui lebih jelas tentang hal ini, silalah rujuk kitab asal Syaukani Nailul Awtar tu, jilid 2, muka surat 80 hingga 83. Banyak dia bahas tu, 3 muka surat, 4 muka surat, 80, 1, 2, 3 tu. Dan juga kitab Ta'liqatul Jiyad. Ta'liqatul Jiyad ni maknanya, orang panggil apa ni, komentar yang menarik lah, itu maknanya ta'liqat. Gitu. Jadi makna khilaf lah benda ni.
Jadi boleh pakai lah. Tak ada masalah tu sebenarnya. Pakaian dia bebas sebenarnya. Jangan nampak merah nyala tu lembu pun jadi keliru tu tak boleh lah tu. Nampak pelik dah siapa kita pun pernah klik tengok dia pakai dak. Tu atas kesesuaian. Tapi kalau ada hak berahi lagu tu dia nak tak apa pun. Kecuali lah pakaian yang menjadi trend ataupun syiar kepada satu pahaman salah tali. Dalam kita ada mufrad tu kalau pakaian ada disebut. Dulu satu ketika pakaian merah ni dia menjadi satu trend, satu syiar kepada satu kelompok ajaran salah yang dikenal di zaman itu. Ulama kita tak benar pakai pakaian merah, tak benar disebut itu. Masa nak nulis tu tak boleh guna warna merah. Sebab apa tu? Sebab pada waktu tu warna merah dia menjadi trademark lah kita kata kepada puak yang terlibat dengan ajaran salah. Dia tak boleh. Jadi kalau ada jenis lambai-lambai apa kena pilih-pilih lah juga lambai tu. Kalau ada lambai hok pelik-pelik lah. Tak satu band. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-64 yang ni hadis yang ke-11. Wa bi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Bara' bin Azib, kata beliau, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih tampan ketika mengenakan hullatul humra berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu rambut Nabi ni jummah. Kena ingatlah jummah dia ada apa? Wafrah, limmah dan jummah. Ingat tak? Wafrah ni tidak kalau lebih sikit pada telinga. Lepas tu wafrah ni bawah pada telinga tapi tak sampai di kepala bau. Wafrah. Apa ni limmah? Tu limmah. Ni jummah ni panjang, mencecah kepala bau. Tak ada ulama kata lebih pada tu pakai atas belakang kau misalnya tak ada. Ada tempat, ada satu tu, ada semua kerja pasal semua jemaah dia ni. Muda lagi, tak apa 30 tu hanya. Panjang, sampai punggung. Dia pergi mai pakai pih. Pakai pih ni wala kita kelineng gitu. Tak boleh gitu. Tak boleh tu. Jadi super tengok kalau enggak dia putih. Kalau tengok ke belakang sah kita kata perempuan. Tentu dah cara tu tak boleh. Kalau siapa kita tak boleh. Ana pun nak tegur dia pun tak ada 2 kali dah. Tak sempat lagi. Tak tahulah dia kata lagu mana kalau kita tegur, tapi tak boleh gitu. Dia memang panjang saja. Panjang berdoa. Sebab sahabat Nabi pun ada kalau bawah sikit pada mangkibain. Bawah sikit. Ni siapa nak siapa punggung. Tu tak boleh secara tu. Itu lebih sesuai perempuan. Tu kan. Dia panjang-panjang pun dia ada hak dia. Tak boleh gitu Tapi nak kata haram tak sah maya tak. Nak kata haram pun ulama kata kalau siapa perekat jadi tokar dengan perempuan tak boleh lah tengok ke belakang tu. Kalau pedok lah mesti ada misal. Jadi benda-benda gitu kena tahu. Jadi ana rasa dia tak tahu tu. Kalau dia tahu dia tidak tahu gitu. Nak panjang-panjang pun kena tengok keadaan juga. Baik. Hadis ini memiliki kandungan yang sama dengan hadis sebelumnya. Dan bahagian yang mendukung bab ini, mana hak sesuai dengan bab hadis ni, kenapa diletak sini hak sesuai dengan babnya sudah dijelaskan sebelumnya, iaitu perkataan mengenakan khullah yang berwarna merah. Maksudnya khullah berwarna merah di sini adalah 2 kain bergaris merah dan hitam dari Yaman, bukan berwarna merah murni. Dia timur pendapat tu. Syekh Abdul Razak ni dia timur pendapat ni. Tak apalah, ni khilaf. Baik. Seterusnya hadis yang ke-65 atau hadis yang ke-12. Wa qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Ubaidullah bin Iyad an Abi Rimsah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam burdani akhdaran. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Rimsah. Beliau berkata, dikata aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 kain yang berwarna akhdaran, yang berwarna hijau. Aku pernah tengok. Sebab itulah anda kata Nabi dia pakai baju ni mana tidak satu warna. Kadang-kadang dia pakai gini, hak biru pada. Mana tidaklah kata tetap. Walaupun dia memang ulama semua ulama kata Nabi lebih suka warna putih. Suka warna putih tu
kerana beberapa hadis dan juga kekerapan Nabi pakai. Itu. Cuma di sini Abi Rimsah ni masa dia tengok tu Nabi pakai 2 kain berwarna hijau. Jadi kalau kita pakai pendapat sini, warna hijau ni ataupun warna merah tadi 2 helai tu makna hak bahagian baju ataupun seluar ataupun kain hijau belaka. Kalau kita pakai gitu dah. Boleh jadi kadang-kadang atas tu hijau muda, bawah tu hijau tua, ataupun atas tu biru juga tapi bawah tu biru tua. Itu maksud dia sing. Mana tak ada campur dah dengan warna lain. Kakilah tadi Syekh Albani kata betulnya ada juga campur dengan lain tu. Dah tu bagi dia kuatnya. Bagi dia. Sebab tu dalam kisah ni asal ke jangan serupa dengan orang ajaran salah. Menutup aurat cukuplah. Kita nak pilih yang mana. Tapi kalau kita pilih berdasarkan kepada selepas ni, kita akan tengok selepas ni Nabi suka pakai warna putih. Tu boleh pahala kerana ingat ke Nabi. Baik, cuba kita seterusnya. Jadi kata Abi Rimsah mengenakan 2 kain berwarna hijau. Warna hijau di sini maknanya bukan hijau semata-mata hijau. Tengok dia huruf supaya. Tidak kata hijau tak ada warna lain. Maksudnya warna hijau dengan garis corak warna-warna yang lain. Kerana kalau hijau murni maka tidak disebut kain Yaman. Kerana kain Yaman itu bercorak garis-garis. Dia pergi situ. Sebab apa? Khullah ni Yaman. Dia pergi situ. Gitu. Baik, seterusnya hadis yang ke-66. Wa bi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abdullah bin Hassan al-Ambari an jaddatayhi Duhyah wa Ulaybah. Dia ada silap tu lepas ni, tak apa kita tengok komentar di bawah. An Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asmalu mulayyatain kanata bi za'faran wa qad nafadathu wa fil hadith qissatun tawilah. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada seorang sahabiah. Ni daripada seorang sahabiah Qailah binti Makhramah. Kita pun jarang-jarang jumpa ni Qailah ni, tapi dia banyak juga riwayat hadis. Qailah binti Makhramah kata beliau, aku pernah melihat Nabi SAW sedang mengenakan asmal mulayyatain, yang dilumurkan minyak apa ni kita kata perfume za'faran. Za'faran ni dia warna kuning. Dan asma tersebut telah mengalahkan warna kuning za'faran itu. Dia sebenarnya mengikut ulama asma dia pun warna kuning juga. Cuma dia ada juga setengah-setengah orang Arab asma ni tidak warna kuning. Jadi hak ni maknanya bila dia mengalahkan warna za'faran, sebab Nabi ni tak suka pakai za'faran. Nampak sangat za'faran tu. Tak apa, bawah tu dia ada sebut. Baik, kita tengok Sebelum kita baca, cuba tengok nota 133 tu dulu. Sini ada pembetulan. Dan apa saya muk dalam Maktabah Syamilah pun memang silap ni. Silap prof. Cuba kita tengok. Penulis yakni Imam Tirmizi mencantumkan hadis ni dalam hadis 2814. Sebab hadis ni panjang ni. Akhir datang dia ada bincang juga dalam kitab ni. Qailah ni. Seorang sahabiah sanggup bermusafir seorang diri, bergabung dengan kabilah lain, mari nak jumpa Nabi, masuk Islam. Dia ada sejarah dia ni. Qailah binti Makhramah. Ada cerita sedih juga lah dia ni. Sebab dia masa dia nak doa jumpa Nabi, masuk Islam, suami dia meninggal dunia, patut anak dia pun diambil oleh keluarga suami dia. Jadi dia seorang-seorang dia berjalan seorang-seorang, mari nak pergi Madinah, jumpa dengan satu, dia panggil rombongan, satu kabilah rombongan apa ni, Harith bin Hassan itu. Dia pun join sekali. Berani dia, kalau tak jumpa tu sore-sore dia pergi Madinah tu. Ni Qailah ni, dia ada sejarah dia. Sebab tu dia ni dikagumi. Anak dia ni nama Hizam, anak seorang lelaki nama Hizam. Anak Hizam ni mati syahid perang bersama Nabi SAW. Selepas perang Khaybar dia meninggal dunia. Dia sakit tu kerana kena masa peperangan tu dia demam dan bawa sampai mati lepas. Hizam nama tu anak dia lah. Ni baik, tak apalah. Dalam sanad penulis Imam Tirmizi ni terdapat kesalahan.
Ni memang betul, banyak ulama sebut ni. Dan yang sahih daripada Jami', sebab dalam Jami' Tirmizi lain. Padahal Imam Tirmizi lah, kok ni pun Imam Tirmizi kok tulis ya. Tapi sini lain. Memang terbukti salah. Sebab kalau kita rujuk dalam kitab Sunan Tirmizi, lain. Jadi dah kalau kita tengok daripada Jami' Tirmizi, karya penulis ni sendiri, yang Imam Tirmizi lah. Dan daripada pentakhrij yang lain, iaitu perkataan Abdullah bin Hasan Al-Ambari bercerita kepada kami dari kedua neneknya. Jadi nenek dia tu sini dia sebut Duhaibah dengan Ulaibah. Yang benarnya bukan begitu. Benarnya lagu mana? Abdullah bin Hasan ni riwayat daripada nenek dia. Nenek dia tu nama Duhaibah dan juga Safiyah. Safiyah hatab tu. Jadi Ulaibah ni adalah ayah dia, Toka. Keduanya adalah puteri Ulaibah. Penulis menyebutkan dalam Jami', dalam Jami' Tirmizi, Abdullah bin Hasan bercerita kepada kami bahawa kedua neneknya, iaitu Safiyah binti Ulaibah dan juga Duhaibah binti Ulaibah. Terang ni. Ni terang. Ni. Bercerita kepadanya, dia ambil riwayat daripada Qailah binti Makhramah. Itu betul. Dan tengok banyak mudah Maktabah Syamilah ni mudah kita tahu ya Qailah itu tobik. Memang ulama kata tersilap ni. Sebab tu asal. Jadi mungkin penyalin ni. Sebab Imam Tirmizi asal dia ni, asal dia dalam kitab dia. Gitu siapa begitu sekali ulama kita berkhidmat untuk hadis ni. Mana cek sesuatu. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Dalam hadis terdapat kisah yang panjang. Akhir kata dia ada bincang juga. Anda tengok dalam internet tu, selam satu muka surat lebih juga ada ulama buat komentar tentang dia, cerita dia, kisah dia ni. Ni seorang perempuan yang kental lah jiwa dia. Seorang mari rindu nak jumpa Nabi, padahal dia tidak Islam masa tu. Bunyi kata ada Nabi ni, mari dia masuk Islam. Anak dia mati syahid. Betul lah dia. Jadi kata Qailah, dia kata mengenai asmal. Asmal ni adalah bentuk jamak daripada samal. Seperti asbab adalah bentuk jamak daripada sabab. Samal ni adalah jubah yang lusuh tu, jubah usang. Asmal. Orang Arab bila sebut asmal ni jubah yang lusuh, yang usang lah. Jadi kata Qailah mulayyatain, mulayyatain ni adalah bentuk musanna, yakni kata ganda untuk dua. Musanna ni dua lah, mulut kedua. Daripada kata mulayyah. Mulayyah ni mufrad tapi dia tasghir daripada mula'ah. Mula'ah. Nabi mai takut baca ya. Dia hamzah. Mula'ah. Bukan mula'ah sebab nampak dia letak tanda itu atas ada. Mula'ah tu. Mula'ah adalah sebutan untuk semua jubah yang mana masing-masing bahagian digabung tanpa dijahit. Ada setengah jubah tu dia apa panggil dia? Dia panggil tu. Dia kait-kait. Sulai lah kait. Dia tak ada jahit seperti kita dia jahit tepi gini tak. Tak ada jahit. Dia buat tu siap gitu selalu. Dia panggil mula'ah. Ada kan jenis baju sejuk gi baju hak tebal gitu tak. Dia kait Mana dia tak ada jahit dia kat tepi gini. Pakai jahit siap gitu selalu. Tu dia panggil mula'ah. Tu. Semua sehingga semuanya ditenung sekaligus. Dia tidak jahit, dia tidak. Kalau bahasa Kelantan dia tidak takut tu dengan jahit. Tu. Balik hak ni tidak memotonglah ni lah. Ini lah. Mana dia ikut saiz dia tidak memotong hak ni kena potong pak tu kena takut tu. Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab Al-Qamus. Tu maknanya mula'ah jamak musanna mulayyatain ini adalah baju yang ditenun. Tu mudah. Maknanya Habib pakai belaka. Tidak hak lagu tu dia pakai. Sebab tu Nabi ni dia tidak kata pakai sejenis saja dak. Sebab lepas gitu juga. Tidak kata sejenis ada mai lepas pun tu ya dak. Tu ya pening naik pakai tapala tu. Sebab apa tu? Sebab tak faham tu lah. Perkataan yang diberi perfume za'faran ini maksudnya diberi minyak wangi lah berupa za'faran. Ini biasa warna kuning. Baik, perkataan dan asma tersebut mengalahkan asma tu tersebut mengalahkan warna za'faran. Asma tu maknanya jenis wangi lah. Wangi tu kata mulayah tadi tu kita kata baju tu mulayah tu. Jadi asma tersebut mengalahkan warna za'faran.
Sebab anda tengok dalam kamus, asman ni, setengah ulama kata asman dia boleh juga warna kuning dan juga boleh juga warna tidak kuning. Setengah kata hitam boleh asman. Maknanya bila kena minyak wangi tu, dia jadi tak nampak mana za'faran itu. Itu maksud dia. Itu maksud mengalahkan warna za'faran. Maksudnya asma menutupi warna za'faran sehingga za'faran tersebut tidak kelihatan nyata bekas dia. Kecuali hanya sedikit saja nampak juga sikit-sikit tu. Sebenarnya Nabi SAW melarang kaum laki-laki memakai pakaian yang diberi perfume za'faran ataupun waras. Waras jenis perfume. Setengah ulama kata waras ni perfume pun boleh, celupan pun, sejenis celupan. Tapi warna kuning lah juganya. Sedangkan pakaian yang dikenakan Nabi SAW di sini asmal, dia telah menutupi warna za'faran sehingga tidak terlihat kesan za'faran kecuali hanya sedikit saja. Sebab tu Nabi pakai tu. Dia gini, anda duk tengoknya, apa Nabi tak si sangat jadi warna kuning, sebab isyarat pada tak si banyak sangat bau minyak wangi. Siapa nampak kesan tu, bobo sudah lah minyak wangi. Sebab ada sungguh minyak wangi tu kita je boleh, orang lain tak boleh. Anak pernah kena dah tu, pakai pala tu maya. Minyak attar tu dah. Attar tu memang sungguh tu duk kerah molek. Attar tu dah. Kita faham minyak attar tu. Tu kerah tu. Ain tak rak tu dia. Attar. Tu memang anak kena dah sekali. Sakit pala naik sungguh ni. Kita kata apa rok minyak wangi ni. Tak boleh, sebab tu Nabi tak begitu. Betul Nabi pakai minyak wangi, tapi jangan mengganggu orang. Tak boleh mengganggu orang duduk semaya. Ni pasal baca Quran pakai siapa nak pecah lengor no. Tu tak boleh. Tak boleh gitu Apa-apa saja pun tak boleh. Tak boleh di masjid ni. Nikih nak mari masjid lah ni. Tak boleh mengganggu orang. Jadi perkataan penulis, yang penulis Imam Tirmizi lah. Dalam hadis terdapat kisah yang panjang, insya-Allah. Sebahagian dari kisah tersebut akan disebutkan nantilah dalam kitab ni juga. Sebahagian ulama telah meriwayatkan kisah tersebut secara panjang lebar dengan lengkap. Ana pun tak sempat tadi nak print tengok dalam internet tu, tapi gitulah cerita dia. Dia ada anak perempuan tapi terpisah semua anak perempuan. Dia sedih juga ni. Jadi bila suami dia meninggal dunia, dia katakan anak dia semua dia ambil dengan cara paksa lah. Yalah muka dia nak pergi masuk Islam kan. Sedih sungguh dia. Tapi sehingga jadi anak duk cari, tak ada seorang disebut nama anak dia. Tapi anak laki dia ulama kata ada, nama Hizam. Tu dengan dia mati syahid dalam peperangan. Di antara mereka adalah At-Tabari dalam kitab karya dia Mu'jamul Kabir. Ini dia sebut dengan panjang lebar tentang sahabiah bernama Qailah ini. Dalam kisah tersebut banyak pelajaran penting dan kisah. Sebab tu ulama kata dia ni ada kisah yang sangat menarik untuk kehidupan kita. Qailah ni. Kalau nak boleh kita bincang minggu depan. Molek juga ni. Qailah ni perempuan sahabiah ni. Jaga sebenarnya kita tahu tentang sahabat. Padahal kalau perempuan ni sebenarnya ada pun terlibat dalam majlis permandangan Madinah, pada nama-nama dia. Nailah misalnya tu. Tu antara yang bekerja dengan Nabi tu. Tak apalah tu kita bincang. Apa tak sempat tu tengok dalam internet tu, memang dia ada artikel tentang dia lah dalam bahasa Arab ni. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-60, nombor hadis ke-67, hadis yang ke-14 ni, hadis yang 67, hadis yang ke-14. Wa bi qala hadatsana Qutaibah wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayad min ath-thiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaknya kamu berpakaian warna putih. Hendaknya pakaian putih tersebut dikenakan oleh orang-orang yang masih hidup di antara kamu. Dan jadikanlah kain putih tersebut sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Kerana pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang terbaik di antara pakaian-pakaian kamu. Setengah-setengah ulama dia faham hadis ni, tak, dia pakai pakaian putih sampai mati. Ada. Sebab dia kata ni, betul Nabi pakai lain hak tu sebagai nak ayat boleh ya. Hak dia suka sekali. Memanglah semua ulama timur kita. Tama-tama kalau hari Jumaat
dia pergi masjid memang dia pakai putih. Tu Nabi. Maknanya kalau kita pun molek biar banyak pakai putih lah. Gitu kan. Nak ambil orang panggil sunnah, walaupun setengah kata sunnah yang bukan disyariatkan, tapi ingat ke Nabi tu boleh pahala. Boleh pahala. Baik. Sabda Nabi SAW, hendaklah kamu berpakaian yang berwarna putih. Maksudnya ialah jadikan kebiasaan. Dia gini, kalau orang belajar ni, bagi orang belajar bahasa Arab, cuba tengok teks tu. Cuba tengok teks. Anda nak ambil pada liyal bisha. Tu cuba tanda bulat pada lam, bagi belajar bahasa Arab lah. Lam tu liyal bisha tu. Cuba hak ni kalau belajar lam, dia panggil lam amar ghaib. Dia panggil amar ghaib. Lam tu menunjuk ke perintah, tapi perintah ni kepada ghaib, bukan pada mukhatab. Biasa perintah mukhatab. Izhab, pergilah anta. Awak, ada anta. Hak ni tak. Sebab yalbis ni fa'il mudhari'. Boleh juga. Jadi terjemah dia gini. Sebab ni anda tanya guru anda lah dalam bab terjemah. Dia kata gini, dia bukan makna perintah wajib. Kalau kita terjemah, biarlah pakai putih lah molek lah, sekadar tu saja. Misalnya gini lah, anda ingat lagi guru anda tu masa anda tanya tu, dia buat ayat gini, man arada an yabhatha falyabhath. Dia buat mari contoh tu, man arada an yabhath falyabhath. Siapa dia nak bincang perkara ni, biar dia bincang lah. Tidak suruh tu, tidak wajib. Sebab dia gini, takut silap faham. Sebab kalau dalam kaedah usul fiqh, asal perintah wajib, tapi ada setengah tidak sini. Ni dia panggil amar ghaib. Sebab tu guru anda terjemah, dia kata biarlah. Alaikum bil baya'. Alaikum pun tidak mana wajib. Sebab apa, tengok tu lah. Mu kena pakai molek. Mana Nabi berat pakai putih lah. Biarlah orang-orang hidup tu pakai putih. Biar orang mati, orang mati awak lepas tu. Biarlah. Gitu makna dia. Mana tidak difaham sebagai wajib, tetapi muakkad. Itu maksudnya. Kena ingat tu kalau orang pasal, bisa kata liyadhab, biarlah dia pergi. Tu liyadhab. Kalau kita cuma hendaklah dia pergi, takut bunyi macam wajib. Gitu Baik. Maksudnya adalah jadi, sebab tu dia terima. Maksudnya jadikanlah kebiasaan dan biarlah semangat untuk pilih hak putih tu. Tu ya, bukan wajib. Dalam hadis ini terdapat anjuran dari Nabi SAW untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih adalah yang paling utama dari pakaian dengan warna yang lainnya. Ini semua ulama terima ni. Dalam hal ini berlaku untuk warna putih murni atau warna putih dengan corak garis-garis warna. Kalau putih ni putih saja tak apa. Untuk putih. Kalau tadi kan kalau hijau pun kena capur warna lain, merah pun kena capur, tapi putih ni putih murni pun tak apa. Ataupun nak capur warna lain juga, misalnya ada corak, boleh juga gitu. Adapun di antara sebab utama pakaian berwarna putih akan dijelaskan dalam hadis berikut ini. Nabi bersabda, Nabi kata, fa innaha atharu wa atyab. Sesungguhnya pakaian putih tu nampak tu lebih suci dan lebih baik. Nampak dia tu. Mana kalau kotor sikit nampak selalu. Jadi mana cepat, maknanya ada unsur penjagaan tu. Baik, sabda beliau, Nabi bersabda, hendaklah pakaian putih tersebut dikenakan oleh orang-orang yang masih hidup di antara kamu. Dan jadikanlah kain putih tersebut sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kamu. Kerana pakaian berwarna putih adalah pakaian terbaik di antara pakaian-pakaian kalian. Hak ni ulama kata bukan untuk wanita, untuk lelaki. Ada juga ulama kata begitu. Untuk perempuan ni, dia lebih sesuai warna lain untuk dia. Beliau SAW menganjurkan agar orang-orang yang masih hidup berpakaian yang berwarna putih. Beliau SAW juga menganjurkan untuk mengkafani jenazah dengan pakaian berwarna putih, tapi tidak wajib. Dalam kitab yang tersebut tidak wajib. Boleh juga warna lain pun. Beliau SAW menjelaskan bahawa warna putih itu adalah pakaian kita yang terbaik. Atyab itu mana yang terbaik. Athar lebih nampak suci, wa atyab, dan lebih nampak molek, terbaik. Anjuran Nabi SAW agar kita memakai pakaian berwarna putih mengandungi maksud bahawa beliau juga biasa memakai. Nabi banyak pakai warna putih. Inilah sisi pengambilan dalil dari hadis ini berkenaan dengan bab ini. Tidak kata wajib, tapi kerap. Dan ada hadis lain dalam sahihain, yakni dalam sahih Bukhari dan Muslim,
Dari hadis Abu Dzar, Nabi kata, ataitun nabi, ni ke Abu Dzar kata, dia kata ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Aku pernah menemui Nabi, kata Abu Dzar, dan beliau mengenakan jubah warna putih. Abu Dzar ni antara pakai putih ni. Kayak Abu Dzar ni, kayak dia ikut sungguh Nabi. Ni Nabi suka ni. Tu Abu Dzar Al-Ghifari tu kan. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-68. Kita ambil satu hadis lagi. Yang hadis yang ke-15 ni. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albasul bayad fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Samurah bin Jundub, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenakanlah pakaian berwarna putih, sesungguhnya pakaian warna putih itu lebih suci dan lebih baik. Juga kafanlah jenazah-jenazah dengan pakaian yang berwarna putih. Dalam hadis ini ada anjuran untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih, sama dengan hadis sebelum ni lah, lebih kurang sama kan? Cuma riwayat lain sahaja. Baik, sabda Nabi SAW, pakaian warna putih itu lebih suci dan lebih baik. Maksudnya pakaian yang berwarna putih itu memiliki dua sifat tersebut, iaitu suci dan baik. Dan pakaian yang berwarna putih itu akan lebih hebat lagi jika dicuci sampai benar-benar bersih dan terlihat kebersihan dia, nyata tu. Dan jika terdapat kotoran walau sedikit, maka kotoran tersebut akan langsung kita boleh detect lalu, boleh tahu lalu. Jadi maknanya putih ni lebih kepada ciri membentuk seseorang itu menjadi bersih. Dia ada unsur pendidikan. Kalau kotor pun nampak lalu, tak gamuk lalu. Kalau hitam juga, no. Siapa kata 4 hari dah tu, no. Muka tak nampak. Tambah-tambah punya wangi kuat pula, no. Berbeza dengan pakaian yang berwarna selain pada putih. Boleh jadi pakaian warna lain tersebut kotor tapi tak nampak. Kita gahar lagi lah, pakai lagi lah, no. Nak ayatnya, Nabi nak ayatnya pakai putih lebih mendidik seorang itu jadi bersih. Oleh sebab itu dalam doa Rasulullah SAW, beliau memilih pakaian berwarna putih daripada warna yang lain. Hak menjadi kebiasaan dia lah, bukan kerana tak akal asuk lainnya. Begitulah juga dalam doa ni. Ni doa untuk orang meninggal dunia ni. Doa ni asalnya. Ya, untuk kita sendiri pun boleh juga. Kalau kita tengok dalam doa tu kan, bersihkanlah dosa dia. Seperti baju. Tapi hak ni untuk diri sendiri. Allahumma nakkini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian berwarna putih dibersihkan daripada kotor-kotor. Kan doa semacam ni kan kita baca. Jenazah tu lah. Okay. Masa apa ni takbir yang ketiga tu kan. Takbir yang ketiga ni juga. Jadi maknanya apa? Maknanya bila sebut minta Allah bersihkan dosa kita supaya baju putih kita bersih, maknanya ayatnya bersih sungguh lah. Sebab kalau baju hitam ke baju merah tua ke, kalau tak bersih mana-mana pun dia tak nampak. Tapi kalau putih, kalau basuh, air berwarna sikit dah, nampak lalu, kesal lalu kuning. Nak ayatnya putih. Dia ke arah pendidikan gitulah. Kita ambil lagi sebab hadis yang ke-17 tu dia ada huraian ya. Sebenarnya nak habis dah macam ni. Tak apa kita baca sebab dia lebih kurang ni sebenarnya. Lebih kurang sama ni. Kita baca ni, kita perhabis ni. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis 69. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah qala hadatsana Abi an Mus'ab bin Shaybah an Safiyah binti Shaybah an Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadah wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu pagi. Ghadak ni kalau ni mengatakan pagi buta, pagi mena. Ghadak ni mana pagi mena. Beliau mengenakan mirt dari bulu hitam.
Jadi perkataan Aisyah pada suatu pagi, maksudnya pagi sekali. Ya, Pak kata pagi buta tu. Kalau pukul 8 aku tak panggil pagi buta lagi tak? Pagi buta ni pagi lepas subuh lalu. Tu pagi buta. Buta mana tak apa nampak lagi tubik dah. Tu. Jadi perkataan Aisyah, beliau mengenakan mirt dari bulu hitam. Mirt ni adalah kain lebar yang digunakan untuk pakai bawah, untuk sarung. Sebab kain blackout tu dia panggil mirt tu. Cuma dia beli. Ada juga gitu. Bukan kata Nabi tak ada pakaian lain bawah tu, ada. Cuma bawah tu dia macam mirt, kain lebar, dia guna untuk pakaian bawah. Sebab dia kalau ribat di atas. Ni izar lah, jenis izar juga lah. Kau pakai bawah. Gapo dia? Anda pernah tengok dalam orang Arab, misalnya orang Arab ada dia buat gitu. Tapi kebiasaan kalau dia orang Tibet, memang ada tu. Orang Tibet. Memang dia pakai pakaian lain seluar apa dia itu pula dia beli. Ada anda tengok dalam internet. Tu makna mirtun tu. Dari bulu hitam. Ni biasanya musim sejuk lah. Musim sejuk Baik, seterusnya kita habislah ni yang terakhir ni. Kemudian lepas ni kita makan Rasulullah pula lepas ni. Baik, hadis yang terakhir. Hadis yang ke-70. Wa bi qala hadatsana Yusuf bin Isa. Wa bi qala hadatsana Yusuf bin Isa. Qala hadatsana Waqi'. Qala hadatsana Yunus bin Abi Ishaq an Abi an Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah ibn Syu'bah an Abi أن النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين ضيقة الكمين. Sebab tu anak kata Nabi ni pakai beza. Cuba kita tengok. Jadi Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Mughirah bin Syu'bah, ayah kepada Urwah ni. Sebab Urwah kata ayah dia riwayat pada ayah dia. Ayah dia siapa? Mughirah bin Syu'bah tu, sahabat Nabi tu. Bahawa Nabi SAW pernah mengenakan jubah rumiyah yang mana kedua-dua lengan baju dia sempit. Tadi kan kita kata ada hak besar. Ada hak besar Nabi siapa boleh masuk tangan gitu. Hak ni sempit. Ada juga dia panggil jubah rum. Penulis menutup perbahasan bab tentang pakaian Nabi ini dengan hadis daripada Mughirah bin Syu'bah ini. Bahawa Nabi SAW pernah mengenakan jubah rum. Jubah daripada Rum, iaitu pakaian yang berasal daripada negara Romawi itu. Jubah adalah jenis pakaian dikenakan sebagai pakaian luar daripada kami. Ni maknanya dia ada dah pakaian lain, dia pakai pula tu soal lagi tu. Tapi hak ni hak Rum ni ciri dia ni sepit ni, kum ni kum dia panggil sepit. Seperti ni kan boleh masuk ni sepit. Sekadar boleh masuk gitu ya. Mana kalau nak buh kucing tak boleh lah, nak buh anak kucing. Sebab Abu Hurairah tu dia tidak pakai tu masa ada kucing dia main kucing tu. Dia boleh main dia tak ada kucing. Tu bukan jubah Rum. Jubah Rum dia spik. Kum dia tu ni, kum dia panggil. Yang kedua, lengan bajunya sempit. Lengan baju adalah tempat memasukkan tangan. Baik. Dengan ini penulis telah selesai membahaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pakaian Nabi SAW. Tak apa, anda baca lepas tu kita buat kesimpulan. Dan dapat diambil kesimpulan daripada judul bab ini dan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi bahawa pakaian Nabi SAW bermacam-macam. Tak payah buat kesimpulan, ada di sini. Anda ingat nak buat kesimpulan tadi, nak ayatnya Nabi ni tak ada uniform khusus. Ni tak ada uniform khusus. Tak ada. Kita tak boleh nak kata Nabi pakai ni sama tak boleh. Bermacam-macam. Inilah kebebasan agama kita. Sebab ni beza ni. Kalau agama lain, orang panggil tok guru besar tu pakai khusus. Kadang-kadang anak-anak buah ni hak penganut biasa ni tak boleh pakai tu. Tapi Nabi ni dia sendiri pakaian tu bebas. Sebab tu sahabat Nabi kalau hak mari dalam bangsa mana, dia kekal pakaian dia. Kalau dia tak saya pakai jubah, tak apa. Beliau memakai pakaian bawah, yakni sarung, dan ridak, yakni pakaian atas. Memakai kisak jenis kisak ni jenis kain selimut. Pakai juga dia pakai dia selimut. Kisak. Tu kain selimut. Memakai gamis. Baju ada lengan, sepuluh baju t-shirt tangan panjang lah, jenis gitu. Ataupun jubah. Ataupun pakai jenis lain, pakai Parsi, pada sokok, Parsi, payah daripada mana-mana bangsa sahabat dia pakai. Siapa ada ekor aku ni. Parsi tu. Macam tarbus tu.
Tarbuh tak? Bukan macam tarbuh, memang tarbuh. Tu. Jadi Nabi ni pakai semua. Ini menunjukkan bahawa masalah pakaian adalah masalah yang longgar, yang tidak ketat, tidak ditentukan mesti pakai gini. Dan hukum asal tentang pakaian adalah boleh selama mana tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman. Ni kaedah dia. Asalnya boleh, pakai lagu mana pun. Misalnya orang perempuan kita, misalnya contoh, dia nak pakai kimono tu, lepas tu nak pakai kelekong, tak apa. Lepas tu orang tengok pelik, ikut mung lah, aku nak pakai bukan mung. Boleh, tak jadi masalah. Asalkan menutup aurat. Lepas tu dia kena jahit lah bawah tu. No, misalnya pakaian laki-laki isbal, pakaian kebesaran, pakaian sutra, pakaian yang dicelup warna merah, atau pakaian menyerupai pakaian yang menjadi ciri khas kepada kafir, tu tak boleh lah. Kena ingatlah isbal ni kita faham lah maksud isbal tu, khilah tu. Sebab gitulah kita bincang dah ni sebelum ni. Pakaian sutra laki ni pun ada perincian dia lagi. Kalau sekiranya untuk tujuan perawatan kulit misalnya, atau tak apa pula, sebab dia lembut, dia sesuai untuk macam-macam lah. Pakaian dicelup warna merah, ni pun kenapa hal lah ni. Tadi tak apa pun, khilah ni termasuk khilah. Atau pakaian menyerupai pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, tak boleh. Siapa orang tengok orang tukar, ni agama mana ni, siapa tak boleh. Dia beli kain mana tak car tu. Dia tidak pakai gitu, cuma dia pakai baju Melayu kain tu. Bau gitu juga. Nengur kan. Yo kan ni, no. Tak boleh lah warna gitu, sebab warna tu memang khusus untuk dia tu. Dia main kuning dia gitu. Kuning lasak lain dah, Kuning tak car dah. Kuning pinai masak, kuning tak car dah tu. Gitu mudah. Kalau tidak sebut lain payah. Jadi kalau nak berlakon pun tak boleh tu. Tak boleh. Kena berhati-hatilah. Ada pun pakaian yang tidak terlarang dalam syariat, maka hukum asalnya adalah boleh. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki. Maknanya Allah kata boleh mu nak pakai perhiasan boleh, tapi jangan beri serupa dengan orang kafir. Siapa kamu nak haram kat tu? Tu maksud dia nya. Ni ayatnya keluasan dalam bab libas dan dalam bab tazayyun, berhias. Janganlah siapa ke perekat melampau. Kalau kita bahas dalam kitab fiqh, perempuan pakai gincu juga harus. Cuma janganlah siapa perekat kain setengah tu 5 warna, sini warna hijau, no, atas mata dia panggil tu. Kalau dia panggil tu eyeshadow dia panggil. Ni tu dak lah, tak boleh. Dulu masa ana ngaji ni lah dengan Maulana tu, dia kata Islam dia beri sesuai dengan perempuan, tapi jangan berdoa lalu. Sebab tu dia ada istilah zinah jahiliah. Kalau siapa perekat jahiliah tu tak boleh lah. Siapa bulu mata pun buat air pula. Betul mungkin jadi siapa perekat jahiliah tak boleh. Sekadar gincu gitu tu memang ulama kita dari segi fiqh kata boleh lagi. Haruh no ayatnya. No ayatnya haruh. Sebab tak nak kata Islam, tapi hak lelaki tak boleh lah. Sebab tu dia lebih pada perempuan. Orang kita ni kadang-kadang benda-benda gini dia tak itu. Tapi macam berlakon dalam TV kan, berlakon seperti perempuan tu memang haram tu. Untuk lawak jenaka tu tak boleh tu. Itu memang tak boleh. Baik, yang terakhirlah sikit ini, Allah mengingkari orang yang mengharamkan pakaian, makanan-makanan dan minuman-minuman yang Allah sediakan untuk hambanya sebagai nikmat dan rahmat daripadanya. Maka ini menunjukkan kesimpulan ini, bahawa hukum asalnya boleh makan, boleh makan, pakaian boleh pakai, asalnya boleh pakai, sehinggalah ada dalil dari syariat yang menunjukkan haram. Mana asal tu boleh, asal tu boleh dulu, kecuali ada dalil. Selagi tak ada, tak apa. Ni baru boleh pakai kaedah. Tak ada dalil mengharap boleh pakai ni. Dia tak boleh pakai bab ibadat ni. Kalau kita duk pakai rata ni kan, mana tak ada dalil mengharap hak tu untuk pakai ya. Untuk makan minum boleh lah. Bab ibadat tak boleh. Hak bab ibadat khusus tak boleh kita nak pakai kaedah tu. Tak boleh lah menggunakan tak ada dalil mengharap kan. Tak boleh nak pakai kaedah tu untuk ibadat. Ibadat ni asalnya tak boleh. Jadi boleh kalau ada dalil. Itu dia balik tu. Sebalik Termasuk yang berhukum asal boleh
adalah semua jenis pakaian, dan syariat tidaklah menentakkan yang haram kecuali hanya beberapa jenis sahaja secara khusus, yang pada asalnya adalah untuk menjaga diri manusia daripada bahaya dan menjaga agama manusia dan kehidupan mereka. Ni pun kita sedia maklum lah, pakaian Nabi tak benar, pakaian menyerupai kafir, pakaian ahli agama khusus tu isbah, labuk isbah ni kena ingat asal makna isbah dalam konteks jahiliah ni. Siapa orang lain tu lu pegang pakaian dia, tu asal isbahnya. Siapa setahu tu memang tak boleh. Okey, habislah bab yang ke-8 ini untuk sesi minggu hadapan. Kita akan masuk pula bab yang ke-9 tentang ta'am, makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti setakat tu dulu, kita tangguh setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.